Dalam 5 tahun yang lalu, kita telah melalui 4 krisis yang berlaku hampir sekaligus dan belum pernah dilalui oleh mana-mana pentadbiran sebelum ini. Unprecedented series of crisis. Namun, kita telah berjaya hanya kerana dengan 2 elemen, iaitu kebersamaan dan sifat kita jaga kita, serta resilient ataupun kecekalan yang diperkukuh selepas setiap detik rintangan yang kita lalui. Apabila dihadapi dengan cabaran, kita tidak menunduk dan mengalah, kita bangkit dan mampu mengatasi cabaran itu berjaya. Kini kita harus menginsafi bahawa rakyat negeri Selangor sedang bergelut dengan aspek-aspek baru seperti ekonomi yang bukan sahaja dirasai malah dilihat sebagai lebih adil dan saksama, terutama bagi pekerja yang masih dibayar gaji yang kurang berpatutan dan kurang padan dengan keperluan kehidupan semasa. Kerasaan ini bukan perasaan yang dibuat-buat, tetapi naluri yang benar yang harus diinsafi dan juga ditangani. Kerana kalau tidak, akan ada pihak yang mengisi kelompongan untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri mereka sahaja. Dan watak-watak ini telah pun cuba untuk mengambil kesempatan dalam minggu-minggu sebelum ini dengan berhasrat memecah belahkan komuniti dan masyarakat di negeri Selangor. Waimah demikian, saya yakin dengan keteguhan rakyat bersama dengan kita, dan seperti yang telah saya umumkan pada 11 hari bulan Ogos, pentadbiran ini akan memulakan tugas dan amanah dengan segera untuk melaksanakan 5 perkara utama dalam tempoh 100 hari pentadbiran ini ditubuhkan. Dan pada hari Jumaat minggu hadapan, seluruh ahli Exco Kerajaan Negeri dan pentadbiran Kerajaan Negeri akan melaksanakan beberapa perbincangan khusus bagi kita melunaskan 5 tawaran-tawaran yang kita akan lengkapkan dalam tempoh 100 hari, di samping pelan rancangan menyeluruh kita bagi memastikan 5 tekad 5 tahun negeri dapat dipenuhi sepenuhnya. 5 tekad yang kita akan laksanakan dalam 100 hari itu adalah: yang pertama, menghargai wanita bekerja dengan pemberian RM1,000 kepada 5,000 wanita bagi mengurangkan kos penjagaan anak dan kos sara hidup. Kedua, melaksanakan pengecualian cukai pintu untuk rumah kampung dan rumah kos rendah. Yang ketiga, RM1,000 untuk mahasiswa negeri Selangor akan terima 1,000 mahasiswa negeri Selangor akan menerima voucher buku Kita Selangor yang bernilai RM200. Dan yang keempat, menaikkan allowance imam, bilal, siak dan nazir. Dan yang kelima, 500 petani, pesawah dan nelayan akan terima insentif pertanian dan perikanan Kita Selangor berjumlah RM1,000. Bukan itu saja, saya mengesungkan seluruh rakyat negeri. Saya tahu anda akan menginginkan ekonomi yang lebih adil dan bermaruah agar kualiti hidup dapat diperbaiki dan dipertingkatkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, penduduk di negeri Selangor juga ingin merasa selamat tinggal di bumi Selangor. Keselamatan bukan hanya dari segi security tetapi juga dari segi kepercayaan bahawa kita dihadapkan dengan kehilangan kerja atau masalah kesihatan. Kerajaan yang bersifat rahmah ataupun penyayang, Selangor Penyayang, mempunyai sistem bantuan dan pemberdayaan yang memastikan mereka dapat bangkit semula dan meneruskan kehidupan tanpa mengalami krisis yang besar. Saya berpegang kepada ikhtiar untuk menjadikan Selangor sebagai negeri yang paling berjaya, bukan saja di Malaysia tetapi di rantau ini. Berjaya bukan saja daripada segi ekonomi, tetapi dengan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Berjaya bukan saja daripada sumbangan KDNK paling tinggi, tetapi menelusuri solusi kepada perubahan iklim, khususnya banjir. Berjaya bukan saja membuka wilayah ekonomi baru, tetapi juga menjadikan pentadbiran ini berpaksikan kepada rakyat. Berjaya bukan saja dengan 46 program yang kita akan teruskan, tetapi juga meningkatkannya kepada 60 program sebagaimana dalam 5 tekad. Tetapi dengan program pendidikan dan pemberdayaan generasi muda dan komuniti wanita yang diberikan kemahiran tinggi dan penggajian setimpal dengan kerja-kerja yang akan dilaksanakan. 5 tekad yang saya telah umumkan akan menjadi pegangan dan paksi, termasuk idea-idea baru untuk dilaksanakan sesuai dengan keperluan mendatang.